Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih juga kepada yang dah subscribe untuk Cengkih Channel. Kepada yang belum subscribe, sila tekan button subscribe supaya korang tak ketinggalan untuk konten-konten yang seterusnya dari Cengkih Channel. Hari ini akak bawakan bersama dengan korang semua seorang tetamu istimewa. Walaupun korang memang dah kenal, dah tahu dah. Tengok thumbnail memang dah tahu dah siapa, kan? Tapi korang mesti tak tahu apa yang akan berlaku sepanjang kami berkolaborasi. Okey, untuk pengetahuan korang, konsep Sisi berkolaborasi dengan tetamu istimewa ni, di mana Sisi akan bawakan story Sisi sendiri dan juga seseorang yang istimewa ni akan bawa kisah-kisah yang dari sanalah. Jadi untuk tidak membuang masa, apa kata korang bersama dengan kami untuk berkolaborasi. Tapi sebelum tu, akak doakan agar kita dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan kami. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Seperti yang dijanjikan, hari ini akak bawakan tetamu istimewa untuk berkolaborasi dengan akak. Dan tetamu yang dimaksudkan dikenali sebagai Abang Jo Si Panglipulara. Korang tahu kan? Korang mesti kenal dengan Abang Jo Si Panglipulara. Abang Jo ni merupakan seorang storyteller dalam channel Jo Si Panglipulara. Tanpa membuang masa, bersama dengan Abang Jo Si Panglipulara. Assalamualaikum Abang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sangat-sangat Cengkih Channel jemput abang untuk cerita kali ni. Sama-sama. Abang Jo sihat? Alhamdulillah. Okey je. Sihat, makin bertambah sihat rasanya. Alhamdulillah. Lain je tu bunyinya, semakin sihat bertambah sihat tu. Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan kolaborasi kita ni, berkonsepkan Abang Jo storykan dari pihak Abang Jo dan akak Cengkih akan storykan dari pihak akak Cengkih. Okey, sebelum kita teruskan untuk kisah-kisah yang bakal kita ceritakan, apa kata kalau Abang Jo terangkan sedikit macam mana Abang Jo boleh mula terjebak dalam dunia YouTuber ni? Boleh Abang Jo terangkan? Sebenarnya semuanya bermula waktu kita PKP hari tu. Kita semua kena duduk rumah kan. Jadi sewaktu duduk rumah tu, kita tak ada nak buat apa-apa. Dan pada waktu tu pula abang masih lagi bukanlah tak bekerja, tapi direhatkan dulu dekat rumah. Disebabkan tak ada apa-apa nak buat, selalulah tengok YouTube. Jadi bila tengok YouTube tu, banyak dapat inspirasi daripada YouTuber-YouTuber lain, terutama YouTuber daripada negara kita. Jadi dalam diam tu abang terfikir, mungkin abang boleh buat YouTube dan boleh ceritakan sesuatu dekat YouTube. Sementara nak mengisi masa lapang, tak ada kerja waktu tu. Jadi dalam sementara nak cari tu, tak tahu nak ceritakan tentang apa. Tapi abang suka tentang sejarah. Abang suka tentang sejarah, suka tentang kisah-kisah kriminal. Jadi abang jadikan tu sebagai permulaan kepada abang bercerita tentang di YouTube. Jadi bila waktu bercerita tu, semakin lama semakin seronok. Cumanya agak susah juga sebenarnya nak bercakap depan kamera, yang mana depan kita sebenarnya tak ada orang, ada kamera je. Dan itu mengajar abang untuk berlatih macam mana bercakap. Itulah permulaan kepada cerita macam mana abang boleh terlibat buat YouTube. Dan selepas tu ada yang menghantarkan cerita pada abang.
dan cerita-cerita seram minta abang ceritakan. Pada awalnya abang macam menolak juga sebab abang bukanlah orang yang berani, yang terlalu seram lah bagi abang kalau cerita-cerita seram macam ni. Jadi pada mulanya abang tak bercadang nak ceritakan, sehinggalah abang dapat 3 email yang hampir-hampir dekat tarikh penghantaran dia, dan ketiga-tiga ceritanya adalah berkenaan dengan Jalan Great kalau tak silap abang. Dan abang pun bertanyalah dengan kawan-kawan dan juga keluarga apa pendapat mereka bila abang nak ceritakan kisah seram, sebab mereka semua tahu abang bukan orang yang berani, tapi dia orang kata ini mungkin boleh dikatakan cabaran baru, bergerak ke arah yang baru. Jadi abang pun ambil lah, try lah, orang kata try dulu, nak tengok macam mana. Tapi sejak daripada tu ramai pula yang hantarkan cerita pada abang, dan abang terus bersemangat walaupun dikacau banyak kali. Itulah permulaannya. Alhamdulillah, akhirnya Abang Jo sekarang telah bergerak dengan lebih maju ke hadapan dan terus maju ke hadapan. Semoga Abang Jo sentiasa maju ke hadapan, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sangat-sangat. Sebenarnya Abang Jo untuk macam satu cabaran lah untuk kita sebagai YouTuber, sebab cabarannya ni tak semestinya berbentuk dugaan dari segi mental, tapi juga mungkin dari segi perkara-perkara mistik yang mungkin kita alami dan tak semua orang tahu. Tapi kita simpan dulu kisah-kisah kalau kita nak kongsikan mengenai pengalaman kita mungkin sepanjang kita merakam ataupun sepanjang kita menjadi YouTuber. Tapi sebelum tu, setahu saya, setahu Akak Cengkih lah, Abang Jo ada cerita yang lebih menarik lagi untuk dikongsikan pada permulaan penceritaan pada kali ini. Jadi tanpa membuang masa, Akak Cengkih mempersilakan Abang Jo si Penglipulara untuk memulakan kisah yang pertama. Silakan. Jadi sebelum apa-apa abang nak ucapkan terima kasih pada Cengkih Channel sebab jemput abang, Kakak Cengkih dengan Abang Cengkih jemput abang untuk sama-sama ceritakan dalam kisah kali ini. Jadi hari ini abang ada 2 cerita sebenarnya. 2 cerita yang abang nak kongsikan pada semua, dan abang memang tertunggu-tunggu sebenarnya nak kolaborasi dengan Cengkih Channel, sebab dah lama sebenarnya abang niat untuk sama-sama muncul dalam satu video yang sama dengan Cengkih Channel. Jadi boleh tak kalau abang teruskan kepada cerita abang? Boleh, silakan Abang Jo, tapi untuk tapi untuk pengetahuan korang, sekejap Abang Jo, tapi untuk pengetahuan korang semua, kami memang ambil masa yang agak lama untuk bersama berkolaborasi, sebab sebelum ni kita orang memang ada rancang tapi banyak halangan. Maklumlah, masing-masing ada kerja masing-masing dan pertumbungan kepada jadual masing-masing tu tak memberi ruang untuk kami berkolaborasi. Tapi hari ni alhamdulillah dengan izin Allah kita mulakan dengan kisah yang pertama. Silakan Abang Jo. Okey, terima kasih sangat-sangat. Okey, boleh ya abang mulakan? Boleh, sila. Okey. Cerita yang pertama ni adalah cerita yang sangat dekat dengan hati abang. Sebab cerita ni disampaikan oleh ayah abang sendiri. Dulu ayah abang adalah seorang pelajar dekat satu universiti. Universiti zaman dululah. Jadi waktu dia belajar dekat universiti tu, dia ada mengikuti satu program, kalau tak silap namanya ROTU. Dia macam program askar ataupun askar wataniah, tapi pada waktu tu namanya ROTU. Cuba sekarang ni abang tak tahulah kalau namanya dah bertukar, tapi bentuk programnya samalah. Sama di mana pelajar semua akan dilatih seperti tentera, dan bila dah tamat latihan tu dia akan diberikan pangkat lah, tapi abang tak pasti pangkat yang mana. Jadi sewaktu dia berada dekat dalam program ROTU tu selama 3 tahun, dia kata dalam banyak pengalaman yang dia dapat sewaktu tu, tapi di antara pengalaman-pengalaman yang ada satu pengalaman yang betul-betul sampai sekarang dia tak pasti apa sebenarnya yang berlaku pada waktu tu. Jadi ceritanya bermula di awal-awal pembabitan ayah abang dekat dalam grup ROTU yang tentera untuk pelajar universiti tu. Jadi dia perlu menjalani latihan ketenteraan, termasuklah latihan menembak ataupun latihan untuk
orang putih kata survival. Kalau tak silap abang bukan tentera. Betul ke Cengkeh Channel? Okay. Kak Cengkeh betul lah. Betul. Lebih kurang lah Jadi survival. Okay. Jadi dalam program survival tu, semua orang dibekalkan dengan pisau dan mereka diletakkan dekat dalam satu hutan. Hutan yang menjadi lokasi cerita kali ini adalah dekat hutan Simpan Melaka, kalau tak silap abang. Dan cerita ni berlaku pada tahun 1980-an tepat. Waktu tu masih lagi dia di tahun 2 atau di tahun 1 di universiti lah macam tu. Jadi dia kata pada hari kejadian tu semua orang diberikan pisau dan mereka diletakkan dekat dalam hutan. Dan mereka ditemani dengan beberapa orang jurulatih. Yang mana jurulatih ni adalah memang tentera yang betul. Bukan tentera ataupun jurulatih biasa. Memang tentera betul ditugaskan untuk menjaga pelajar-pelajar universiti ni sewaktu mereka dekat dalam hutan. Jadi dia kata pada malam pertama tu selepas beberapa aktiviti dia buat, jadi kumpulan pelajar ni yang terdiri daripada 30 orang dibahagikan dalam 3 kumpulan. Kumpulan pertama adalah yang menguruskan kawasan perkemahan, kumpulan kedua yang menjaga di sekitar kemah dan kumpulan ketiga yang menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan program yang akan mereka buat pada hari yang seterusnya. Jadi dalam 3 kumpulan tu ayah abang adalah orang yang masuk dalam orang yang kena menjaga, yang kena orang kata patrol abang pun tak pasti namanya. Jadi orang yang kena menjaga pada malam tu. Jadi minta maaf lah kalau ada suara-suara anjing tu. Jadi dia kata pada malam tu dia menjaga, ada berlaku satu peristiwa pelik. Memang sebelum mereka semua masuk ke dalam hutan, mereka semua diberitahu hutan simpan itu adalah kepunyaan mereka. Jadi dengan kata lain, kata ayah abang, tak ada orang lain dekat dalam hutan tu pada waktu melainkan daripada yang dari mereka sahaja yang ada dekat dalam tu. Orang lain tak ada. Tak ada tentera yang buat training, tak ada komando yang buat training. Jadi semuanya pelajar-pelajar universiti dan juga beberapa orang jurulatih. Tengah-tengah dia menjaga lebih kurang pukul 1 pagi. Tiba-tiba diorang dengar satu tembakan yang dihalakan ke arah diorang, ke arah mereka yang sedang berkemah. Jadi bila dengar satu tembakan, itu adalah satu benda yang sangat serius dan menakutkan, sebab ia mungkin datang daripada musuh ataupun datang daripada pihak tentera sendiri yang didatangkan untuk menguji pelajar-pelajar ni punya kepekaan ke apa benda lah. Jadi bila dengar satu tembakan tu, ayah abang dan kawan-kawan dia pada mulanya ingatkan itu adalah setakat ujian yang dihantar oleh pihak tentera. Jadi sebab hutan simpan tu kepunyaan tentera, tentera yang buat training selalu dekat situ. Jadi diingatkan itu semua adalah ujian. Jadi dia buat tak tahulah, sebabnya dia fikir kalaupun tembakan tu datang daripada tentera, pertama mereka akan menggunakan peluru kosong yang tak diisi. Yang kedua, tembakan tu mungkin tembakan yang tidak tepat kepada tempat perkemahan, mungkin menyasar ke mana-mana. Tapi sangkaan mereka semua salah, termasuk ayah abang. Dia sangka sebelum ni sebenarnya adalah ujian, bukan ujian. Sebabnya peluru yang pertama tu singgah waktu mereka tengah berkemah, betul-betul adalah peluru dan tembak tepat ke salah satu pokok yang ada dekat kawasan tapak mereka bina kemah. Jadi mereka pun terfikir, dia reportlah benda ni pada jurulatih. Jadi jurulatih pun pada awalnya jurulatih anggap budak-budak ni mungkin tak ada apa-apalah, dia kata ini setakat satu tembakan aja, mungkin gangguan daripada hutan ke apalah macam tu. Tiba-tiba tengah-tengah diorang berjaga, tengah-tengah mereka semua berehat, tapak perkemahan diorang diserang dengan peluru yang bertalu-talu. Macam ada orang datang dan serang mereka. Pada waktu tu, semua pelajar-pelajar yang tengah berehat bertempiaran lari, dapatkan pokok untuk menyorok.
masing-masing ni nak selamatkan diri, dan jurulatih pun juga pada waktu tu pun selamatkan diri. Dan ada beberapa orang jurulatih yang pada waktu tu yang ada dekat dalam bilik kawalan lah, macam kemah kawalan, dia hubungi dengan pihak tentera. Dia marahlah dengan tanya dengan pihak tentera ni, dengan markas kan. Sebenarnya ada orang datang buat latihan ke apa? Kenapa ada banyak peluru ni? Tapi pihak tentera beritahu yang sebenarnya dalam kawasan hutan tu tak ada apa-apa. Hanya ada pelajar-pelajar aja. Jadi benda tu jadi kecoh. Siapa pula yang bagi tembakan tu? Tembakan tu pula rambang. Yang kena dekat pokok, yang kena dekat daun tu semua nampak macam real, macam ada orang datang menyerang. Jadi bila diorang jadi bila diorang semua menyorok dekat belakang pokok nak selamatkan diri, jurulatih pula dapatkan pengesahan dengan pihak tentera, dengan markas, memang tak ada orang dekat dalam kawasan hutan tu. Jadi diorang semua dalam menyelamatkan diri, pihak jurulatih minta pihak kem tentera hantar orang periksa kawasan tu, adakah ada komunis ke ataupun ada musuh ke dekat dalam kawasan tu. Jadi memang pada waktu tu pihak tentera kata mereka akan hantarkan komando, skuad komando. Itu yang ayah abang ceritalah. Jadi skuad komando dihantar. Sementara skuad komando tu nak hantar, mereka semua ni dah macam ayam nak selamatkan diri, sebab masing-masing masih lagi baru dalam bidang rotu, bidang ketenteraan ni masih baru. Jadi dengar bunyi tembakan dengan peluru tu, diorang masih lagi rasa takut. Jadi diorang cuba selamatkan diri, menyorok dekat belakang pokok. Ada yang macam dah nak pengsan-pengsan, kata bapa abang sendiri tak tahu nak buat apa, sebab mereka semua tak ada senjata, yang ada sebatang pisau aja. Kalau paling tinggi pun kalau nak pertahankan diri, kalau benda tu datang dekat, bolehlah dipertahankan diri kan. Senapang tak ada, pistol pun tak ada. Jadi mereka reda je yang pihak sana dah datang daripada mana, peluru-peluru tu datang menyerang diorang. Diorang diam je. Tak lama lepas tu pihak komando datang, pihak komando sampai, dan pihak komando beritahu jangan risau, kami akan buat pemeriksaan. Waktu pihak komando tu sampai, masih lagi ada peluru-peluru yang ditembak ke arah mereka. Jadi pihak komando pun nampak sebenarnya yang tembak tu adalah pihak musuh, tapi siapakah musuhnya mereka tak tahu. Jadi dalam keadaan budak yang takut-takut tu, diorang rasa bersyukurlah sebab pihak tentera komando tentera hantar komando, dan komando pun bergeraklah ke arah mana datangnya peluru tu. Jadi selepas beberapa ketika komando tu masuk dekat dalam kawasan, katanya kawasan musuh, mana datangnya peluru-peluru tu, barulah tak ada lagi tembakan yang datang daripada pihak yang kita tak tahu tu. Tembakan tu senyap macam tu je. Jadi selang lebih kurang setengah jam, muncullah komando-komando tu, dan komando tu report kepada jurulatih, yang mana jurulatih tu pula orang berpangkat jugalah. Ada beberapa, bukan komando je yang datang, kata ayah abang, ada beberapa orang besar juga. Abang tak tahulah yang datang tu ke Lieutenant General, kamu pun tak tahulah kan. Tapi mengikut kata ayah abang, dia orang besar lah, sebab dia pada waktu tu masih lagi pelajar, jadi dia tak tahu siapa yang datang. Dia kata cuma yang orang besar. Mengikut laporan daripada komando tu beritahu sebenarnya mereka pun tak tahu peluru tu datang daripada mana. Sebabnya mereka cuba kepung kawasan tu, periksa setiap bahagian daripada hutan tu, tapi punca sebenar datangnya peluru-peluru tu mereka tak tahu daripada mana. Dan benda tu kekal misteri sampailah ayah abang dah umur dekat 70 sekarang ni. Dia kata pada waktu tu, dia kata satu pengalaman yang susah nak dijelaskan, dan pihak jurulatih pun cakap ini adalah satu pengalaman, simpan pengalaman yang elok-elok, sebab dia kata pihak tentera pun jarang-jarang dapat pengalaman yang pelik macam ni, selain daripada berhadapan dengan komunis ataupun dengan tentera. Dia kata pada waktu tu. Okey, itu cerita yang pertama. Macam mana Kak Cengkih, okey tak? Kak Cengkih sebenarnya teruja. Itu storynya pada tahun 80-an, dan pada tahun 2000 sehingga 2003 Kak Cengkih study di UiTM Shah Alam, dan Kak Cengkih juga join Rotu. Oh, kebetulan. Okay.
Okey, untuk pengetahuan Abang Jo, gambaran yang Abang Jo ceritakan tu memang akak boleh gambarkan situasi tu kerana situasi tersebut pernah akak lalui, tapi kita orang berlatih dengan peluru kapur sahaja. Maknanya serangan secara serta-merta macam tu tanpa dirancang memang selalu dibuat untuk melatih kami. Betul lah cakap Abang Jo. Tapi untuk kisah Abang Jo ni ternyata memang serangan tu adalah serangan yang misteri. Sebab apa buktinya, kalau akak tanyakan pada Abang Jo lah kan. Mungkin masa tu ayah Abang Jo ada bagi tahu tak, peluru dia tu ada kekal tak? Maksud dia ada kelongsong kan? Kelongsong peluru ada tak bertaburan di tak kawasan mengikut sekitar. cerita ayah abang tak ada. Tak ada, dan bermakna peluru tu tak mencederakan sesiapa dan juga tak ada peluru sebenarnya, tapi situasinya digambarkan seperti ada peluru. Itu yang mistiknya dengan kejadian yang diceritakan. Betul tak Abang Jo? Mungkin jugalah. Abang Jo cuba fikirkan, jika ada peluru, sebab sepanjang training kita orang tak akan buat training dengan peluru mulut pam, tak ada. Kita akan buat training dengan peluru kapur. Sekurang-kurangnya kita orang akan nampak kelongsong kosong, maksudnya peluru yang kosong tu dah berteraburan, macam tu. Jadinya Abang Jo, untuk pengetahuan Abang Jo lah, dari apa yang Akak Cengkih dengar, Akak Cengkih yakin itu adalah perkara mistik sebenarnya. Perkara misteri. Jadi memang ia sebuah kenangan yang pada akak lah memang sukar untuk dilalui, tapi ia adalah kenangan yang paling manis. Kalau takkanlah ayah Abang Jo boleh ceritakan untuk anak dari generasi ke generasi. Jadi dia kata kan? Itu pengalaman yang pelik lah dia kata. Memang pelik lah. Kalau Akak Cengkih lalui pun memang sangat pelik lah, sebab peluru tu banyak, bukan sikit, tapi tak ada. Betul, tak ada, memang tak ada. Dan pihak tentera waktu tu anggap benda tu sangat serius, sebab mereka takut yang serang tu adalah pihak komunis. Sebab masih lagi tahun 80-an ya. Masih lagi kita masih berada di kalangan komunis kan. So untuk keselamatan tu memang perlulah bantuan dari pihak tentera yang sebenarnya pada masa tu. Dan untuk pengetahuan Abang Jo juga, akak rasakan macam akak kenal dekat tempat tu. Macam camp tu pun akak macam kenal, macam tahu tempatnya. Dekat Melaka kan? Itulah. Sebenarnya camp tu akak pernah pergi training, dan camp tu sendiri ada menyimpan banyak kisah-kisah mistik, tapi akak tak tahu secara keseluruhan. Yes. Kadang-kadang kadang-kadang dekat camp tu dia ada satu kenderaan tau. Satu kenderaan dia macam, dia bukan truk baru, tapi dia truk lama. Truk lama, kita faham lah truk lama kan. Jadi truk tu macam bergerak tanpa pemandu. Bergerak tanpa pemandu. Abang Jo, cuba Abang Jo imagine kan bila ada memang pelik lah Abang Jo. Dan kami pernah nampak truk yang agak lama, memang lama betul, antik lah orang kata kan. Lalu betul-betul di depan satu jalan, di jalan Stem Merah lagi masa tu, sebab dia tak ada jalan tar, seingat akak lah kat situ. So di jalan merah berbatu-batu, dia ada bukit-bukit macam tu lah tempat training kan. So masa tu seingat kita orang memang kita orang nampak masa kita orang tengah orang kata guard tu, masa kita orang bergile-gile untuk berjagalah macam apa Abang Jo cakap tadi, akak pun dah lupa dah lama kan. So kita orang nampak memang kita orang nampak kenderaan lama tu dibawa tanpa pemandu dan tanpa penumpang. Itulah apa yang boleh akak kongsikan juga. Dengan kata lain, kawasan tu memang misteri lah. Kawasan tu dia atas nasib sebenarnya. Kadang-kadang kita ni bukanlah maksudnya macam ni lah. Bila kita diberi keizinan untuk nampak perkara pelik dekat situ, kita akan nampak. Tapi kalau kita tak diberi keizinan, kita tak akan nampak juga. Dan ayah Abang Jo sebenarnya diberi keizinan untuk melalui situasi tersebut. Macam itulah. Betul. So Abang Jo, apa kata kalau akak teruskan dengan perkongsian yang pertama juga dari akak, juga mengenai semasa latihan tentera. Abang Jo nak dengar tak? Okey, boleh. Boleh, abang pun seronok nak dengar.
Okey korang, akak akan mulakan dengan kisah yang pertama dari akak Cengkih, dan kalau kisah ni ada kekilafan, akak mulakan dengan permohonan maaf. Okey, macam ni. Lebih kurang tahun 2004, sebab akak study dekat UiTM masa tahun 2000 sehingga 2003. So, selepas tu, sebelum tu akak masuk Palapis kan. Untuk pengetahuan korang juga, Rotu pada waktu akak tu dikenali sebagai Palapis. Tapi kita orang stay dipanggil budak Rotu juga. Dalam masa yang sama, kita orang dipanggil budak Palapis. Macam tu. Akak ambil bahagian darat lah. Jadi selepas tu, akak melapor di satu camp di mana niat akak masa tu akak nak masuk bahagian serapan untuk masuk tentera yang betul lah kan. Maksudnya kita nak masuk bidang kerja tentera betul. So kita ikuti step by step dia. Jadi masuk kerahan lah. Seingat akak macam tu lah. Okey. Lepas tu, bila akak nak masuk kerahan ni, akak akan dihantar untuk menyertai kursus ketua pelatun. Macam tu. Dan kursus senjata bantuan. Dia ada 3 kursus kalau tak silap. Kursus yang ketiga, akak memang tak pergi. Okey. Semasa akak pergi untuk kursus ketua pelatun dan juga senjata bantuan, masa tu kan, kalau kita ikuti kursus ketua pelatun, siapa-siapa memang tentera dekat sini boleh faham. Kami akan lalui fasa di mana kami perlu siapkan kubu-kubu. Dia macam nak berperang betul lah. Dia ada kubu, nak kena bina kubu-kubu ikut pelatun, ikut section. Macam tu lah. Okey. So, akak disusun di satu kubu dalam satu section ni. Jadinya kita orang diatur macam ni kedudukan dia. Akak cuba ingat kan. Sebab dah lama dah, 2004-2005 macam tu lah. Jadi, kubu akak berada di bahagian hadapan. Sementara tu, kubu rakan-rakan akak tu ada bahagian belakang. Dia ada kubu kiri kanan. Dia ada bentuk dia. Macam mana kedudukan kubu-kubu tu disusun. Dan untuk kubu-kubu tu juga, dia ada laluan tau. Laluan khas. Maklumlah, bila berlaku macam tembak-menembak, kita akan cross. Untuk berhubung dari satu kubu ke satu kubu lain. Macam itulah. So, akak nak pendekkan cerita. Biasanya kalau sementara orang kata stand to, kalau geng tentera budak pelapis dia tahulah stand to tu macam mana. Maksudnya perubahan dari pagi, maksudnya malam macam nak ke pagi, dan juga daripada siang nak ke malam. Itu kita orang memang kena buat stand to. Jadi masa stand to untuk satu petang ni, di satu hari ni, kita orang stand to dekat kubu tu. Kebetulan masa tu akak punya pasangan, dia dalam satu kubu dia ada 2 orang tau. So pasangan akak alhamdulillah akak dapat pasangan perempuan. Dan bila kita orang dah settle gali kubu, kita orang macam biasa, kita orang akan stand to. Bila stand to, akak dengan pasangan akak tu akan berdiri dalam kubu masing-masing kan. Bila berdiri ni kita nampak macam nampak kepala, nampak bahu sikit je kan dari belakang. Lepas tu Abang Jo, untuk pengetahuan Abang Jo lah kan, dan juga korang semua, masa stand tu nak menjengah ke maghrib tu, rakan-rakan akak di bahagian belakang, dia ada nampak tau, dalam kubu akak ada 3 orang, bukan 2 orang, tapi 3 orang, di mana ketiga-tiganya tu pakai tudung. Sebab kita orang Muslim, memang of course lah kita orang pakai tudung warna hitam. Jadi rakan-rakan bahagian belakang ni dia nampak 3. Why 3? Kenapa mesti 3? Sepatutnya 2 kan? Sebab bila stand tu, disiplin dia, bila stand tu dia tak boleh nak pergi, kau nak pergi ke sana, nak pergi ke sini, tak boleh. Kena stay dekat tempat masing-masing bersama M16. Kena stay dekat situ, standby, stand tu dengan M16. Jadi agak terkejut rakan-rakan dekat belakang bila nampak dah ada 3 dalam kubu. Tapi mereka tak boleh lah nak cakap, mana boleh, antara kubu tu ada jarak. Takkan nak cakap, Huzairah, nama akak Huzairah tu ada, kenapa 3? Tak adalah, mereka tak boleh nak jelaskan perkara tu pada waktu tu. So mereka ni diorang pendamkan. Bila dah habis stand tu, kita orang akan bergerak macam biasalah, bebas mula. Tapi tak adalah bebas sampai nak ke sana ke sini, memang tak. Jadinya untuk pergerakan seterusnya, disebabkan kami gali kubu tu dalam keadaan hujan lebat sepanjang hari, boleh dikatakan hujan. Jadi badan kami belum muih. Badan kami, baju kami memang belum muih. Jadi jurulatih berpangkat korporal, akak ingat masa tu, jurulatih bagi peluang untuk kami bergile-gile pergi bersihkan diri. Bukan bersihkan diri tu maksudnya jumpa sungai, gedegung-gedegang masuk dalam sungai, tak.
Kami hanya diberi kebenaran untuk pergi ke satu lopak air. Dia bukan lopak yang macam lopak-lopak budak main, tak. Dia macam telaga tapi besar, boleh memuatkan dalam 7-8 orang macam itulah, untuk sama-sama bersihkan diri kat situ. So masa kami on the way nak pergi ke lopak air, mana ke telaga tu, rakan-rakan dekat belakang ni, rakan-rakan yang lain-lain lah, dia ada perasan tau. Sepatutnya lah masa akak menuju ke sana tu, akak 6 orang. Okey. Akak 6 orang sepatutnya, sebab memang jurulatih ambil 6 orang, 7 orang macam tu. Tapi situasi akak masa tu 6 orang. Tapi apa yang mereka lihat, ada 7 orang apa kita panggil macam mana lah, pegawai latih lah kan. Kita orang ni pegawai latih. Mana ada 7 orang pegawai latih ni yang pergi ke telaga tu, ke kawasan lopak air tu. Jadi mereka ni rasa pelik, kenapa sampai 7 orang? Sedangkan corporal memang aturkan asalnya 6 orang termasuk akak. Tapi mereka ni masih stay tak cakap apa-apa, masih stay tak tanya pada kita orang. Jadi kita orang ni bawa water bottle. Kalau Abang Jo tahu, tanya ayah tahulah water bottle tu yang warna hijau letak kat tepi, dalam kita orang punya adalah suit dia kan untuk water bottle tu. Jadi kita orang bawa lah water bottle tu bersama dengan M16. M16 tu dia macam nyawa kita orang tahu. Kita orang kena juga bawa. Itulah suami kita orang. Jadi kita bawa ke hulu ke hilir. Jadi bila sampai dekat kawasan untuk bersihkan diri tu, masa tu jurulatih memang dah perasan sesuatu sebenarnya. Tapi jurulatih juga dia tak maklumkan perkara tu. Tapi jurulatih tu kumat kamit tau mulut dia. Kumat kamit. Kita orang hairan kenapalah corporal ni dari tadi pek mulut dia tapi tak tahu apa yang dituturkan. Jadi lantaklah. Kita orang pun tak adalah nak fikir yang bukan-bukan kan. Kita orang stay juga berkubang dalam tempat tu. Dan masa itulah yang kita orang tahu, rupanya jurulatih juga ada nampak ada 7 orang dalam tempat tu. Sepatutnya 6 orang. Bila keadaan dah jadi sampai macam tu, untuk pengetahuan korang, untuk pengetahuan Abang Jo, jurulatih ni dia bukannya nak main terjah je. Mereka ni dipimpin sebenarnya untuk pastikan latihan ni berjalan dengan lancar. Jadi mungkin jurulatih tu dia berbincang dengan pihak atasan. Lepas tu pihak atasan minta agar kami ni dikumpulkan, bawa barang-barang semua dikumpulkan di Maltek. Maltek kan, Kak ingat lupa lah. Maltek lebih kurang macam tu lah. Pergi berkumpul kat sana. Dan kami semua kena stay dekat situ sampailah cerah tanah. Kami tak boleh stay dekat kubu kami, tak boleh. Kami tak tahu kenapa, dan mungkin ada perkara yang memang jurulatih ataupun pegawai memang dah tahu. Tapi itulah realitinya, memang kami dikumpulkan sampai tertidur-tidur kami berkumpul dekat sana. Dan akak nak jelaskan kat sini, kawasan latihan untuk latihan membina kubu tu diadakan di satu bukit yang bukan agak curam, tapi bukit dia agak sedikit menurun. Di puncak bukit tersebut ada sebiji rumah. Yang ni akak agak meremang sebab akak lalui. Sebiji rumah, sebuah sama je kan, sebuah rumah batu. Rumah batu yang tak besar, tak kecil, ada halaman. Akak cuba ingat balik, masa akak tengah bina kubu tu, akak nampak ada satu susuk tubuh sedang berdiri tegak dekat rumah tu, memandang arah kami dan memerhatikan ke arah kami. Akak mempunyai penglihatan kepada perkara mistik. Sekejap Kak Cengkeh. Semua nampak ke? Akak ni kalau diizinkan, akak boleh nampak sesuatu yang mungkin orang lain tak boleh nampak. Macam tu, orang kata apa, sixth sense macam itulah. Akak boleh dengar dan akak boleh nampak, tapi hanya perkara-perkara yang diizinkan Allah sahaja. Jadi akak nampak situasinya sekarang ni. Akak nampak masa kita orang tengah bina tu, daripada awal bina tu, akak cakap kenapalah ada orang kat situ, tapi akak tak sure dia tu perempuan ke lelaki ke, memang tak sure sebab jauh kan, bukit tu agak tinggi juga. So Abang Jo, jadinya akak pendamkan sebab akak dari kecil lagi memang dah selalu disajikan dengan pandangan-pandangan macam tu. Tapi yang peliknya, selalunya akak akan histeria bila akak nampak, oh my god, apa tu? Lepas tu akak akan menjerit. Macam tu. Ada masanya akak akan tiba-tiba je memang dah kerah kejung, dah terkejut dah macam tu. Tapi sebab ramai. Sebab ramai kan, so akak tak buat tindakan macam tu. Jadinya bila akak tanya pada jurulatih,
Jurulatih maklumkan rumah tu kosong. Kosong, tak ada orang. Memang tak ada orang. Hanya tuan rumah tu akan pergi ke rumah tu bila dia nak bersihkan kawasan sekitar rumah tu sahaja. Jadinya masa hari kita orang buat kubur tu memang dimaklumkan tak ada tuan rumah kat situ. Memang tak ada. So apa yang akak nampak tu akak memang tak tahu, dan bentuknya sama ada gegar atau boboi pun akak memang tak tahu. Jadi selepas daripada kejadian tu kita orang memang disuruh ambil balik barang-barang, timbus balik semua kubu-kubu tu semua untuk keselamatan. Akak tak sure lah kan atas dasar apa, jadi masa dipendekkan sikit. Jadi kita orang pun buat pergerakan untuk balik ke camp. Macam tu lah untuk kisah yang ni. Akak tak tahulah seram ke tak, tapi akak meremang. Tapi itu tetap juga pengalaman yang menarik tu. Menarik, Alhamdulillah. Tapi kalau akak ceritakan balik ni, tapi Kak Cengkih orang yang berani. Kak Cengkih orang yang berani. Tak juga. Akak cakap terus terang, akak bukan orang yang... Tapi kalau saya dah tak tahu nak jadi ngapa dengan saya. Mungkin saya dah tak akan join lagi kot lepas tu. Taklah Abang Jo, akak Cengkih ni join Palapis sebab akak Cengkih ni terdiri dari golongan anak-anak orang miskin. Jadi mak dan ayah tak boleh nak support untuk stay dekat UiTM. Walaupun UiTM tu kos dia tak terlalu tinggi berbanding dengan universiti lain, tapi untuk kami memang agak berat jugalah sebab akak Cengkih ni ada 9 orang adik-beradik. So akak Cengkih kena survive juga hidup walau susah macam mana pun. Macam itulah. Betul. So, kita habiskanlah dengan kisah yang pertama dari akak Cengkih. Apa kata kalau kita teruskan dengan kisah yang kedua dari Abang Jo? Abang Jo cakap ada 2 tadi kan? So, untuk kisah yang untuk kisah yang kedua apa dia Abang Jo? Apa juga? Oh, yang kedua sebenarnya adalah pengalaman abang sendiri. Tapi pengalamannya agak sedikit memalukan. Kenapa pula? Dia jadi memalukan sebab ada sebahagian daripada rahsia hidup abang akan ceritakan dalam kisah yang kedua ni. Abang Jo betul-betul bersedia untuk berkongsi? Boleh. Okey. Sebab ini boleh, melibatkan perasaan Abang Jo, perasaan malu Abang Jo. Ada melibatkan perasaan pada waktu tu. Okey, tak apa. Jadi boleh abang mulakan tak? Boleh. Sila. Silakan. Okey. Cerita ni berlaku pada tahun 1990 pada tahun 2000 tepat. 2000 tepat cerita ni. Waktu tu abang dah habis sekolah. Dan kita kan bila dah habis sekolah selalunya kita akan cari kerja tambahan kan. Pada waktu tu juga inilah sedikit rahsianya. Pada waktu tahun 2000 tu keluarga abang mengalami krisis ekonomi yang sangat teruk. Abang pula anak yang sulung daripada 7 orang adik-beradik. 6 orang termasuk abang 7 orang lah adik-beradik. Jadi sebagai abang sulung yang dah habis belajar, yang dah habis sekolah, jadi abang tak boleh leka-leka kan. Betul. Jadi abang kena cari kerja lah. Jadi pada waktu tu kerja pertama abang adalah kerja di kedai makan. Kerjanya dekat kedai makan, dapatlah gaji lebih kurang 800 pada waktu tu. Boleh kata besar. Dekat rumah tu ayah seorang aja yang kerja, mak pula suri rumah. Jadi dengan 800 tu abang bolehlah membantu adik-beradik semua masih sekolah lagi. Jadi ayah rasa agak ringan jugalah beban. Tapi benda tu tak berlanjut lama. Lebih kurang kerja 3 bulan lepas tu tiba-tiba abang berhenti. Bukannya nak berhenti, tapi kedai tempat abang kerja tu tutup. Ingatkan Abang Jo. Dia bankrupt lepas tu. Ingatkan Abang Jo dapat masuk U ke macam mana? Maybe usia kita lebih kurang je kalau diikutkan tu. Tak apa. Tak kisahlah. Kita bahasakan diri Abang Jo dengan Kak Cengkih je lebih kurang dia. Kan. Okey. Abang sambung ya? Okey, sambung. Silakan Abang. Jadi dalam keadaan ekonomi yang tak menentu tu, dengan adik pun sekolah, abang dah rasa runsing waktu tu. Sebab ayah dalam
ayah kena buat 2 kerja pada masa yang sama sebab abang dah kena berhenti kerja kan. Jadi abang tak naklah ayah abang tu kerja teruk sangat. Jadi walaupun kena berhenti kerja, abang carilah tempat kerja yang lain. Carilah Cyber Cafe, 7-Eleven, kerja McD, kerja KFC. Tapi waktu tu tak ada kerja kosong. Lebih kurang 2 minggu lah abang cari tak ada kerja kosong. Mungkin antara sebab dia orang kata abang tak boleh nak bekerja sebab pada waktu tu badan abang kecil. Jadi nampak macam budak yang baru habis sekolah, yang bukan yang baru habis sekolah, belum habis sekolah. Okey. Jadi dia orang pun agak takut juga nak ambil abang kerja kan, agaknya lah itu abang rasa dia punya alasan lah dia kata. Jadi dalam 2 minggu tu cari kerja tak jumpa, hati dah risau, duit dah habis, ayah pula terpaksa buat 2-3 kerja. Kesian sangat pada waktu tu. Jadi abang ni sebagai anak kita runsing tau bila tengok mak ayah kita. Padahal mak ayah kita berusaha, cuma sebagai anak tu abang rasa runsing sampaikan abang tak boleh nak bendung perasaan runsing tu. Abang ajak adik abang yang nombor 3, jom kita pergi Port Dickson. Tu dia tanya dengan abang, kenapa nak kena pergi Port Dickson? Jadi abang cakap abang runsing, abang nak mandi laut. Tak tahulah kenapa waktu tu tergerak nak mandi laut. Jadi abang pun dengan duit yang ada, abang ada RM3, dia pula ada duit RM4. Kita isi minyak. Pukul 5 petang kita orang bertolak daripada rumah abang yang terletak dekat Senawang ke Port Dickson. Sampai dekat Port Dickson tu abang terus cabut baju, maksudnya tinggalkan seluar panjang je lah, baju tak pakai. Jadi pergilah mandi laut. Mandi tu betul-betul rasa macam lepas daripada masalah. Tak tahulah kenapa rasa macam segar balik lah. Kita refresh balik, segar balik. Mandi lebih kurang, kalau tak silap abang, peristiwa ni hari Rabu. Waktu tu tak ada orang yang dekat pantai Port Dickson dan memang pantai tu agak sunyi bila hari-hari bekerja. Jadi lepas habis mandi tu lebih kurang pukul 7. Habis mandi lebih kurang pukul 7. Jadi abang dengan adik abang pun naik. Kita orang pun siap-siap, lap-lap badan semua. Adalah bilik air dekat situ, mandi bilik air. Lepas tu kita orang start balik lah. Balik daripada Port Dickson tu nak balik ke Senawang. Ni baru permulaan asal cerita ni. Jadi bila sampai di antara Senawang dengan Port Dickson tu, kalau orang Negeri Sembilan mesti tahu, dekat tengah-tengah tu ada tempat rehat, yang mana ada kedai-kedai, ada lot-lot kedai, dan juga ada tandas dan surau. Jadi abang pun berhenti dekat situ sebab dengan niatnya nak sembahyang maghrib. Sebab kita tak nak sampai balik ke Senawang, takut tak sempat nak sampai kat rumah, nanti maghribnya habis. Jadi abang pun ajak adik abang, jomlah kita singgah. Waktu balik tu yang bawa motor adik abang. Waktu tu dia dekat tempat rasa dia. Jadi kita orang pun singgah dekat situ. Jadi bila sampai dekat kawasan tu, memang meriah sangat dengan ramainya orang. Macam orang datang rombongan. Ada pakcik, ada makcik, ada budak-budak berlari-lari. Jadi abang pun tak rasa takut. Abang pun pergilah dekat kawasan surau. Sebab ramai orang ni pergi kat kawasan surau. Kita ni dalam keadaan yang runsing, kita tak fikirkan orang sekeliling. Kita terus pergi kat kawasan surau dan ambil semayang. Waktu ambil semayang tu, dekat dalam surau tu dikumandangkan azan lah. Azan. Jadi bila habis dia ambil semayang tu, abang pun masuklah dekat dalam kawasan surau tu dan terus ikut jemaah tu semayang. Adik dengan adik abang lah, kami berdua. Jadi tengah-tengah semayang tu, abang rasa macam apa benda ni sekarang ni, hatinya rasa susah hati. Tadi dah mandi laut, dah senang hati, rasa macam segar. Tapi bila tengah semayang tu rasa susah hati, rasa macam ada dekat satu kawasan yang lain, bukan dekat dalam surau. Jadi abang pun diam je, teruskan semayang. Habis semayang tu zikir. Tapi waktu imam tu baca zikir, sebenarnya abang lepas semayang tu nak keluar daripada surau tu, tapi pakcik yang sebelah abang tu dia pegang lutut abang. Dia kata, duduklah, zikirlah, duduk, dia kata. Jadi abang pun dengan adik abang, ialah kita masih lagi pelajar, muda pada waktu tu kan. Jadi bila orang tua suruh macam tu, duduk zikir, abang duduk je lah zikir. Zikirlah zikir. Tapi zikir dia abang tak boleh nak ikut, sebab abang tak pernah dengar. Kita kalau dekat Negeri Sembilan, zikirnya lebih kurang sama.
Maksudnya susunan zikir tu lebih kurang sama, dan pergilah mana-mana masjid pun atau surau di sekitar Negeri Sembilan, memang diorang akan amalkan zikir yang sama, ya subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, kan macam tu. Jadi bila dia berzikir tu, abang tak boleh nak ikut. Abang zikir apa ni? Dan macam ada hu-ha, hu-hu-hu-ha gitulah bunyinya yang abang ingat kan. Itu dah lain macam tu. Memang lain macam. Abang macam okeylah, tak apalah, diam je lah, tengok orang semua berzikir. Habis berzikir tu abang cakap abang nak teruslah, tak habis lagi sebenarnya, dan nak dekat habis zikir tu abang pun bangun lah. Lepas bangun tu keluar daripada surau, pergilah dekat motor. Waktu tu kepala otak ni masih lagi runsing. Jadi pergi dekat motor, abang cakap dengan adik abang, kau lah yang bawa. Bahasa abang Alung Alung tak nak bawa lah, rasa macam susah hati lagi rasa. Jadi dia pun diam aja, adik abang diam, tak cakap, abang pun tak toleh kiri kanan, dan kita orang pun naik motor keluar daripada kawasan tu. Tapi yang abang perasan, adik abang terus pecut bila keluar daripada kawasan R&R tu, dia terus pecut. Lepas tu dalam atas motor tu dijerit tau. Dia kata, tadi kau perasan tak? Dia kata, Alung perasan tak? Perasan apa? Dia kata, ramai orang dekat R&R tu. Betul, memang ramai orang, rombongan kot. Kita logik lah Long, mana ada motor, kereta dan juga bas dekat situ? Tak ada. Masa kita sampai, bas, kereta, motor tak ada. Mana datang orang-orang tu semua? Masa tu abang masih lagi antara sedar dengan tak, macam tak nak ambil hirau sangat. Abang diam je lah. Dia kata mungkin orang tu datang daripada celah-celah pokok ke mana, tak payah fikirlah. Dia orang datang kat situ semata-mata nak sembahyang maghrib lah. Okey. Tapi adik abang sambung dan cakap, pertama, tak ada kenderaan yang ada kat situ. Yang kedua, orang terlalu ramai dekat situ. Dan perasan tak, dia kata azan dia lain. Dia kata azan dia agak pelik sikit. Dia kata bukan pelik sikit, pelik banyak. Atau abang cakap abang tak perasan. Lepas tu yang abang perasan, abang cakap zikir dia pelik. Zikir dia pelik. Perasan tak bila kita keluar daripada surau, tak ada orang. Surau tu gelap. Kawasan RN, abang cerita pun seram ni. Kawasan RNR tu gelap. Kita je yang ada dekat situ. Abang cakap abang tak perasan. Betul-betul abang tak perasan. Lillahi ta'ala abang tak perasan. Waktu tu dia kata, takkan kau tak perasan lo? Takkan kau tak perasan? Kita ada orang, kita 2 orang aja. Dia kata, bahasa diri dia udah. Udah perasan bila udah keluar daripada situ. Bila kita ke atas motor, gelap, kawasan tu tak ada orang, senyap, kita je. Itu yang udah bawa laju-laju. Waktu tu kita orang berborak atas motor menjerit-jerit tau, sebab kuat kan angin yang merempuh badan tu. Orang menjerit-jerit. Abang macam, iya ke? Iya ke? Abang pun antara ya tak ya, ya tak ya. Jadi bila sampai rumah, adik abang ceritalah dekat mak abang, dekat bapa abang. Pada waktu tu atuk dengan nenek abang berlayar, dengan mak masih lagi ada, dan dia orang tinggal dengan abang sekali. Jadi dia ceritalah, adik abang cerita, tanya dengan abang. Abang kata entahlah, abang tak perasan, betul-betul tak perasan. Jadi lepas tu malamnya abang tidurlah, abang mimpi abang tengah semayang dekat surau tu, dan semua orang dekat dalam surau tu keliling abang dalam mimpi tu. Lepas tu abang bangun berpeluh-peluh. Berpeluh-peluh lepas tu, sama ada mimpi ke atau betul. Tapi adik abang cakap memang waktu datang ramai orang, tapi bila keluar daripada surau tak ada orang. Surau tu pun gelap. Akak Cengkih boleh bayangkan macam mana. Sebab situasinya sekarang ni yang melalui sahaja yang kau faham. Memang sangat-sangat meremang, sebab pertama sekali zikir itu dah tak sama macam kita biasa kan. Dan juga betul. azan dia pun memang dah lain. Tapi mungkinlah Abang Jo masa tu kan tengah stres, tengah tension, banyak benda bermain di fikiran Abang Jo. Jadi Abang Jo tak boleh nak fikir yang nyata dengan yang banyak dalam fikiran kan. Jadi mungkinlah masa tu Abang Jo macam mana nak cakap, Abang Jo lost lah sekejap. Abang anggap tu pengalaman lah. Pengalaman indah sebenarnya, sebab dia bagi kita gambaran bahawa sebenarnya wujud sebenarnya situasi di mana ajaran sesat dan mungkin juga situasi mistik daripada alam gaib yang buat ajaran sesat untuk menyesatkan kita. Sebab untuk syaitan iblis ni, mereka memang mereka memang nak sesatkan kita, dan dia buat pelbagai cara. Akak ada dengar ceramah tau. Betul. Akak ada dengar ceramah. Dia akan tuju bahagian masjid surau, bahagian kubur, bahagian di mana kita digalakkan untuk buat pahala berganda-ganda banyaknya.
Macam kubur kan. Kita bila pergi ke kubur ni, Betul. kita banyak pahala dia, menyedarkan kita tentang mati. Sebab itulah kat situ banyak godaan dia kat situ. Sama juga nak ke surau, banyak godaan macam tu. Sebab itulah besarnya pahala bila kita berjemaah. Abang setuju. Itu apa yang Kak Cengkih dengar dari ustaz lah, seingatnya. Okey, situasinya pada masa tu, Abang Jo tak rasa ke macam something wrong? Sebab macam Kak Cengkih kan, bila Kak Cengkih lalui situasi yang berbeza, agak rasa lain macam. Kak Cengkih akan rasa macam meremang dia, tengkuk dia rasa lain. Pada waktu tu tak rasa apa-apa. Tak rasa apa-apa. Abang rasa macam ada susah hati dan lebih memikirkan masalah yang dekat rumah. Keluarga nak makan apa, itu lebih banyak yang main kat fikiran pada waktu tu. Tapi adik abang pada waktu tu dekat dalam surau, dia kata dia dah rasa lain sebab dia tengok orang tu punya zikir serentak macam dilatih. Okey. Kalau kita zikir kan ada orang yang tercepat, ada orang yang terlambat kan. Tapi dia orang berzikir pada waktu tu serentak dan cantik. Macam top macam tu. Jadi dia kata, mana ada orang macam ni? Itulah kalau itu je lah yang dia perasan. Kalau akak sendiri lalu memang agak meremang ni, memang pasal pula macam ni kan, agak luar biasa sebenarnya. Tapi itulah satu kelebihan untuk Abang Jo masa tu, untuk Abang Jo lalui situasi tu. Tapi itulah abang tak rasa takut pada waktu tu, dan abang pun sampai kesudah abang tak ingat yang abang hadapi tu adalah bukan manusia. Sampai kesudah. Sampai sekarang. Abang nampak macam orang semuanya. Sampai sekarang abang boleh ingat balik, abang rasa iya ke? Tapi adik abang cakap memang betul-betul tu bukan orang. Cuma memang abang perasan lah, tak nampak pun. Kalau ingat-ingat balik tu, tak nampak pun bas, kereta, motor tak nampak. Tapi orang ramai pakai tudung semua, pakcik-pakcik, budak-budak muda tu ramailah. Itu tapi tak nampak datang daripada mana. Tu je. Maknanya kat situ memang terserlah lah, situasi tu memang bukan dari manusia Abang Jo. Kalau kita tengok dari segi penceritaan Abang Jo ni, kenderaan tak ada, tiba-tiba ada orang mana pula datang, jemaah ni datang berkumpul pula kat situ. Tapi surau tu memang betul surau lah Abang Jo. Memang betul surau. Masih lagi ada sampai sekarang, boleh datang tengok. Itulah surau yang ada dalam cerita abang kali ni. Memang perkongsian yang pada Kak Cengkih memang sangat menarik, sebab dia agak meremang pada Kak Cengkih. Memang walaupun Kak Cengkih mempunyai sixth sense, tapi Kak Cengkih merasai apa yang Abang Jo tak rasai pada hari tu, sebab adik yang rasai kan. Tapi bila dah balik terfikir orang kan, Abang Jo kata orang. Sekarang ni Kak Cengkih nak tanya, adakah Abang Jo rasa meremang atau tak bila bercerita? Ada rasa seram. Yes. Bila difikirkan semula, rasa tak selesa. Yes. Itu je. Betul. Sebab Abang Jo yang melalui. So, memang menarik pada Kak Cengkih dan pada korang. Akak harap sangat menarik korang. Seriously memang menarik. Akak teruskanlah untuk kisah yang seterusnya. Kalau tak, nanti kita akan bawa sampai ke subuh. Okey. Untuk tak sabar nak dengar cerita yang kedua daripada Kak Cengkih. Cerita dia panjang, tapi tak tahu macam mana nak pendekkan, sebab pengalaman kita ni dia agak macam kita lalui, tapi dia tak adalah sama macam Abang Jo dekat surau. Tapi ini adalah pengalaman diri akak sendiri. Akak teruskan dengan story akak yang seterusnya. Okey, korang, akak akan teruskan dengan kisah pengalaman akak sendiri. Masa tu berlaku pada tahun 2011. Kalau tak silap akak lah, 2011. Masa tu akak dah mempunyai 2 orang anak. Akak dah kahwin Abang Jo masa tu. Dan suami akak bekerja sebagai kaki tangan kerajaan yang dalam badan beruniform. Jadi kalau kita fikirkan, bila dalam badan beruniform ni dia ada beret kan. So akak tak nak ceritalah pengalaman akak jumpa hantu Jepun tak ada kepala di beret lama. Sebab beret tu memang lama betul. Akak nak ceritakan sekarang ni pengalaman akak masa akak berpindah ke beret baru. Beret baru tu memang baru buat. Masa tu akak ni merupakan
penghuni yang pertama lah, boleh dikatakan kami semua ni penghuni yang pertama, yang antara yang terawal yang menghuni di bangunan baru tersebut. Jadi kita excited dapat rumah baru, bau cat, memang situasi betul. situasi baru kan. So kita rasa macam terujanya, aku tak sabarlah nak letak pasu bunga kat mana, nak letak tu kat mana, nak letak ni kat mana. Kita tak ada fikirkan kawasan tu ada something tak. Kita tak ada fikirkan kawasan baru ni sepatutnya lah kita ni lebih berhati-hati. Maksudnya kita utamakan dulu masuk rumah baca bismillah kan. Bila ilmu dah banyak sekarang barulah kita belajar. Tapi masa tengah muda ni tak fikir pun, main terjah, main seronok je masuk rumah. Macam tu lah Abang Jo. Betul. Nakalnya masa tu. Muda lah, namanya pun muda. Muda tak boleh nak fikir kan. Okey. Jadinya bila dah dapat kunci masuk rumah apa semua, macam biasa je. Pada peringkat awalnya happy, seronok, kenal orang, jiran-jiran yang ada yang dah lama kenal, ada yang baru kenal. Jadi ada jumpa dengan jiran-jiran muda, semua isteri-isteri anggota jugalah. Lepas tu, bila satu hari tu husband akak ni, dia kerja bidang dia, ada harinya dia akan pergi 24 jam on. Jadi dia akan tinggalkan kami dekat rumah, dia akan stay dekat office sebab dia kena standby kat office. So dia takkan balik kat rumah. Imam pukul 1, 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi kita orang memang akan stay bersama-sama dengan anak akak 2 orang je. Jadi satu malam yang akak nak cerita ni, kalau akak ingat balik semula memang rasa trauma dia memang terasa lah. Pada malam pertama tersebut, akak ada dengar seseorang seperti sedang serek kerusinya akak tak sure kayu ke plastik. Tapi bunyinya Abang Jo macam kerusi plastik tau. Kita boleh beza kerusi kayu bunyi dia macam mana, kerusi plastik bunyinya macam mana. Jadi dia serek tu dari lift. Untuk pengetahuan semualah, akak tinggal di tingkat 5, bangunan tu ada 8 tingkat. Jadi kita orang memang perlu menggunakan khidmat lift untuk urusan naik turun. Jadi bermula dari lift tersebut, makanya kerusi tu diserek berulang-ulang kali. Memang terasa sangat. Jadi akak ni masih simpan tau rasa takut. Memang takut lah, rasa takut disimpan. Sampailah suami balik esok pagi, baru akak cakap, abang saya sebenarnya ada dengar abang bunyi kerusi ni. Itu perangai akak lah tu. Sebelum ni memang perangai akak ni jenis kalau nampak hantu je, bang saya nampak hantu, bang tolong. Macam tu. Jadi jadi suami ni kira okey lah, dia boleh stay. Kalau tak sakit jantung memang tak tahulah nak cakap apa kan. Jadi bila esok paginya akak bagi tahu dia, akak dengar bunyi kerusi apa semua. Alah, dia cakap tu mungkinlah mainan perasaan akak, sebab akak kan selalu nampak pada kelibat-kelibat hantu apa semua. Jadi mungkin awak ni berimajinasi, berhalusinasi. Betul pula akak sebut kali ni. Lepas tu kan akak abaikanlah, buat tak tahu. Keesokan harinya, betul abaikan. Keesokan harinya dia dah 24 jam, jadi dia stay tak rehat. Keesokan ke sehari selepas macam tu, dia kerja malam. Bila dia kerja malam, dia dah pergi kerja malam ni. Masa tu pukul berapa akak tak ingat lah dia pergi kan. Jadi dia memang takkan stay kat rumah. So akak ni dia ada satu bilik utama, dia memang luas gila, berek baru, berek pula, berek yang pattern baru kan. Jadi luas gila, akak tidur kat situ bersama dengan dua orang anak akak tau. So masa tu anak akak memang dah lena betul tidur. Masa tu akak ada dengar sekali lagi Abang Jo, sekali lagi bunyi kerusi yang sama diserek di tempat yang sama, bermula dari lift. Dia serek dari lift kuat Abang Jo, memang kuat ni, terasa lagi. Okey, itu menakutkan. Yes. Memang terganggu. Memang kita akan terganggu. Yes, memang terganggu. Lepas tu dia stop betul-betul di pintu utama, pintu depan. Memang dia stop dekat situ. Lepas tu dia hentak tau. Dia hentak dekat pintu utama. Masa tu akak macam takut lah. Bila kita takut, kita cuba tidur. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak tidur. Akak baca masa tu surah-surah ringkas macam surah An-Nas, surah Al-Falaq. Betul. Kita baca je apa yang boleh. Lepas tu kan masa dekat pintu utama tu dia stop tau. Dia stop. Lepas tu akak cakap, okey. Sebab kita baca bacaan macam tu, so rasa agak tenang dan kita rasa macam dah tak ada dah kot. Macam tu. Jadi bila akak cuba lena, tiba-tiba akak tak dengar bunyi pintu dibuka tau. Tapi akak dengar kerusi yang sama diserek dari pintu
menuju ke arah hujung kaki akak. Betul-betul diseret sampai hujung kaki akak. Akak dah menangis dah. Dah menangis kat situ, akak dah memang dah tergetar kat situ. Lepas tu dia hempas kerusi, bukan sekali tapi 3 kali Abang Jo. Bam, dia hempas. Akak masih ingat lagi bunyi hempas dia. Bam, dia hempas lagi. Bam, dia hempas lagi. Akak memang steam nangis. Ya Allah, tolong ya Allah. Dah takut, tak boleh buat apa. Tahun 2011, penggunaan gadget kita hanya boleh guna untuk call in, call out, dan kita cuma boleh bermesej. Betul tak Abang Jo? Sebab WhatsApp tak silap 2013. Betul. Kan? Betul. So sekarang ni akak hanya boleh call je pada suami. Lepas tu akak call, akak nak dapatkan telefon tu. Jadi macam sebab tubuh yang berada di hadapan akak sekarang ni, akak nampak sebentuk tubuh lah. Maksudnya lembaga kanak-kanak. Dia memang kanak-kanak. Kanak-kanak, badan dia agak besar berbanding kalau tengok akak Cengkih sekarang ni kecil je. Dia macam kanak-kanak besar, tapi kanak-kanak berpakaian gaun tau. Gaun yang berlengan pendek. Berlengan pendek, ada gaun, lepas tu rambut dia ikat. Boleh ingat lagi waktu tu. Sangat ingat Abang Jo, sebab benda tu depan mata Abang Jo. Dia rambut ikal Abang Jo. Rambut ikal, dia tenung tepat ke arah akak Cengkih. Betul, dia memang tenung betul kat akak. Akak dah terketar-ketar. Ya Allah, aku nak buat apa ni, Nak capai handphone ni. Sebelah tangan ni nak capai handphone. Sebelah tangan lagi nak tengok dia. Nak tengok juga walaupun dalam keadaan tak ingat lah macam mana. Kan? Dalam seram-seram berani juga tu sebenarnya. Terpaksa Abang Jo. Kalau tak nak jerit pun, tak tahu kenapa suara masa tu tak keluar untuk jerit. Lepas tu bila dapat capai je handphone tu, terus zak. Auto tangan tu letak dekat ni, terus tekan. Ikut tekan, dapat. Syukur Alhamdulillah dapat nombor dia. Entah kalau telefon kedai-kedai lain ke, jenuh. Lepas tu dapatlah telefon dia. Abang balik sekarang. Tu ayat memang bagi yang tu direct. Abang tolong bang balik sekarang, tolong. Dah nangis dah apa semua. Tolonglah bang, tolong lah kan. Lepas tu bila dia dengar, kenapa ni? Dia cool tau, dia cool. Kenapa dengan awak ni? Cuba awak tenang. Dia memang orang yang agak tenang. Awak tenang, tarik nafas. Awak cakap kat saya pelan-pelan. Apa yang berlaku? Dia ingatkan ada situasi kecemasan. Mungkin anak sakit ke, akak terjatuh ke. Jadi dia cuba nak dengar secara jelas dengan akak. Kau cakap tak nak, balik sekarang. Itu je, jerit yang tu je. Memang dah jerit dah boleh jerit. Balik sekarang. Masa tengah jerit balik sekarang tu, lembaga budak tu, maknanya susuk tubuh yang akak nampak tu dah tak ada dah. Dah tak ada dah kat situ. Lepas tu walaupun akak nampak dia tak ada, tapi akak stay je, akak tolonglah baliklah apa semua. Dia pun balik, terpaksa balik. Isteri dah meroyan macam tu kan. Terpaksa balik kan, akak cakap akak. Ya, betul. Akak jenis macam boleh terkejut rasanya. Lepas tu bila dia balik, dia sampai kat rumah kan, akak takut tau nak buka pintu utama tu tau. Akak biarkan dia yang buka. So, bila dia buka, kita kalau duduk tingkat 5 ni dari lift, sebab lift tu bersebelahan dengan rumah dekat bilik utama tu, jadi kita boleh dengar tapak kasut dia balik. Jadi bila dia dah sampai pintu utama, akak biarkan dia buka. Bila dia buka, akak boleh mengendap tengok kerusi, ada tak kerusi kat luar, sebab kerusi tu kan dari luar. Abang Jo, untuk pengetahuan Abang Jo dan juga korang semua, kerusi tu memang ada dekat luar tu. Sedangkan sebelum ni kerusi plastik tu tak ada kat luar tu. Memang tak ada kerusi. Yang ada cuma buaian besi sahaja. Tapi masa tu nak jadikan akak ni lebih takut, memang kerusi tu diseret dan berada kat situ. Macam tu lah. Lepas tu keesokan harinya kita orang ni pergi dapatkan nasihat daripada orang yang lebih arif, lebih tua daripada kita orang. So dia orang ada bagi tahu bahawasanya kawasan tu sebenarnya pernah berlaku satu kes pembunuhan kanak-kanak. Kes pembunuhan kanak-kanak, memang gambaran yang akak berikan adalah gambaran kanak-kanak yang ditemui mati dekat kawasan asalnya. Asalnya kawasan tu kawasan pertanian. Macam tu. Tapi memang macam tu. Dan untuk pengetahuan semua juga, sebelum kejadian akak yang berlaku pada akak tu, sebelum tu anak akak berusia 2 tahun 4 bulan pada waktu tu, lelaki. Anak akak selalu bersembang dengan someone yang tak wujud. Tapi bila tanya, dia akan cakap kakak. Itu kakak
Sembang dengan siapa? Kakak. Walaupun dia masih belum fasih untuk menyusun ayat yang panjang, tapi dia tahu itu kakak. Jadi akak cakap lah, kakak mana pula? Kakak kamu dalam rumah macam tu. Sebab akak ni dia ada satu penyakit, suka bercucuk tanam bunga. Jadi sepanjang lift tu, akak akan susun pasu-pasu bunga dan akan siram bunga setiap pagi. Bila akak siram pokok bunga tu, dia akan pergi ke lift tu, berdekatan dengan lift tu dia ada satu pilih bomba tau. Kita kan biasa pilih bomba yang warna merah tu kan, yang berlingkar tu kan. Dia ada kat situ. Lepas tu anak akak ni dia bercakap dengan someone dekat situ. Cuba bayangkan tempat lift bomba tu, maknanya bomba yang berselirat tu, dia bersembang kat situ. Dah kenapa pula dia ni bersembang? Lepas tu masa tu lah akak tegur kepada anak, Fahmi, kamu jangan sembang kat sini lagi. Tak nak. Sini tak boleh sembang. Mana ada orang kat sini? Jom masuk macam tu. Lepas tu akak larang anak tu bersembang dengan someone tu. Lepas tu lah berlakunya gangguan, seret kerusi, bung marah. Dia marah. Seolahnya mereka ni bagi gambaran lah, akak ni melarang anak ni untuk berkawan dengan dia. Jadi dia melenting, dia marahkan akak. Dan masa tu bukan akak je yang lalui perkara yang sama. Selepas akak lalui peristiwa seret kerusi tu, jiran akak di tingkat 3 dia lebih muda pada akak, dia melalui perkara yang lebih teruk, di mana dia ada dengar bunyi seret kerusi bahagian atas tingkat 5. Seret tarik kerusi yang sama, dan dia ada dengar bunyi guli ketang. Bila tanya pada jiran-jiran bawah atas semua, memang tak ada anak yang main guli. Lepas tu dia ada dengar bunyi pintu bilik gedekang, tapi tak tahu dari rumah siapa. Tapi memang bunyi tu sangat menakutkan. Pada satu malam tu suami dia kerja malam, jadi dia ada satu baby kecil sangat. So dia terlalu takut, dia sanggup kendongkan baby dia tu, call husband dia, suruh husband dia datang ambil dia sekarang juga. Tak nak tunggu masa dah, tak nak tunggu berapa lama dah, ambil sekarang. Lepas tu husband dia terpaksa datang dengan kereta peronda. Alamak, kantor kereta peronda. Okey, terpaksa datang dengan kereta peronda untuk ambil dia, bawa pergi office. Sebab dia tak nak duduk dalam rumah dia. Tak nak, dia kata bunyi memang sangat teruk keadaan waktu tu. Ya, sangat teruk Abang Ju. Dan rentetan daripada kejadian tu, selepas tu Tok Siak, kita orang panggil Tok Siak lah dekat situ, yang bertugas untuk jaga surau kat situ. Tok Siak akan pasang alunan ayat-ayat suci Al-Quran, boleh dikatakan setiap hari, setiap kali nak masuk azan kan, dia akan pasang. Dan ada masanya dia akan ambil masa untuk pasang lama dan kuat sangat. Sebab mungkin nak cuba untuk membantu keadaan lah pada waktu tu. Jadi situasi ni kalau difikirkan macam tak logik tau, tapi yang melalui akan memahami Abang Jo. Sebab memang kalau akak kenangkan balik semula, kanak-kanak yang berada di depan mata akak tak tahulah kenapa masa tu akak tak boleh nak jerit. Akak pun tak tahulah. Situasinya memang tak dirancang, dan memang itulah yang berlaku Abang Jo. Itu sajalah untuk kisah kedua dari akak Cengkeh. Akak harap korang tak adalah rasa macam tak takut mana pun. Tapi akak yang lalui tu memang air mata dah juru-juru, memang berjurayan Abang Jo. So Abang Jo, kita sebenarnya dah panjang sangat masa, tapi kan akak Cengkeh ni teringin sangat nak dengar. Akak Cengkeh teringin nak dengar, Abang Jo pernah tak lalui situasi di mana mungkinlah sepanjang merakam untuk shoot video ada berlaku gangguan ke, ataupun sepanjang menjadi YouTuber ni diganggu dengan perkara-perkara yang menyeramkan? Pernah tak Abang Jo? Nak curi sikit, nak tambah cerita. Panjang dia punya nak tu. Nak tambah cerita, manalah tahu. Okey, nak korek rahsia sikit. Ada tak Abang Jo pernah lalui situasi seram? Sebenarnya kalau kata gangguan sewaktu rakaman tu banyak kali. Sama. Boleh kata setiap abang kan rakam setiap selang sehari kan. Betul-betul. Jadi yang selang sehari tu memang akan seminggu tu mesti akan ada sekali lah gangguan-gangguannya. Maknanya sekarang ni macam mana Abang Jo nak menghadapi situasi macam tu? Dan boleh ceritakan tak sedikit pun tak apa Abang Jo, antara situasi yang pernah Abang Jo lalui, gangguan yang pernah berlaku. Boleh tak? Okey. Kak Cengkeh, boleh tak abang jadikan tambah lagi cerita yang lain? Maknanya tambah sikit lagi. Boleh, tak
ada masalah, kita lagi suka sebenarnya. Audience mesti lagi suka kan, korang kan. Sebenarnya abang pun tak terfikir untuk sampaikan cerita yang ketiga ni. Tapi bila rasa dengar Kak Cengkeh cerita, dia jadi bersemangat tau. Kita nak kita pun ada pengalaman juga, tapi walaupun tak seseram tu, tapi bolehlah kita nak kongsi-kongsi cerita. Boleh rasanya ya? Boleh. Tak mengambil masa yang terlalu lama lah rasanya. Tak apa, korang sudi stay kan? So kita bagi Abang Jo teruskan dengan bercerita. Jom kita dengar. Silakan Abang Jo. Tapi pengalaman Kak Cengkeh tu, dua-dua pengalaman tadi tu abang rasa macam Abang Jo buat kesimpulan Kak Cengkeh orang yang berani. Tak juga. Sebab cerita yang ketiga ni Abang Jo nak ceritakan berkenaan dengan berani dengan tak berani lah. Kisahnya di tahun 2022. Bila satu hari tu abang dapat email daripada seseorang yang abang lupa nama dia. Dia ceritakan pengalaman dia, bagaimana dia sengsara selepas dia sihirkan bekas suami dia. Macam tu ceritanya. Jadi dekat dalam cerita tu, bila abang baca tu, abang tengok dia macam seolah-olah dah insaf, dan dia nak ceritakan kisah pengalaman dia ni untuk jadikan iktibar untuk semua. Jadi cara dia detail tu lebih banyak kepada apakah gangguan-gangguan yang dia alami selepas suami dia meninggal dunia. Selepas dia sihirkan suami dia dan suami dia meninggal dunia, dan punca sebenar dia sihirkan suami dia kerana dia percaya cakap-cakap orang mengatakan suami dia main kayu tiga. Walaupun dia kata pada waktu tu dia tak ada bukti kukuh. Jadi disebabkan dia ni dah percaya dengan kawan, dia pun tanya dengan kawan-kawan dia apa yang perlu dia buat. Jadi kawan-kawan dia ni bagi tahu apa kata kita cari bomoh. Cari bomoh, cari mentera. Kita bukanlah nak sihir suami, dia kata. Ayat yang sedapnya adalah kita nak tawan hati suami balik. Itu ayat yang sedap digunakan, dia kata dalam ini. Tapi dia kata dia terpengaruh dengan perkataan nak tawan hati suami balik, dan dia pun belajarlah sihir dan disihirkan suami dia. Sampailah suami dia sebenarnya tak dapat nak tampung apa yang dia alami, dan akhirnya suami dia meninggal. Baru dia sedar yang apa dia buat tu salah. Itu baru mukadimah. Okey Kak Cengkeh? Okey. Silakan. Itu baru mukadimah. Cerita sebenar, bila abang dapat cerita tu dan abang rasa abang nak ceritakan kisah ni untuk jadikan pengajaran. Jadi abang pun bersiaplah. Selalunya kalau abang sebelum bercerita, abang akan baca, dan selepas tu abang terus hari yang abang baca tu, hari tu juga abang sampaikan cerita. Jadi dah siap-siap nak apa tu, setting semua benda ni. Baru je nak mula cerita, tiba-tiba hujan. Jadi dengan kata lain tak boleh cerita lah. Sebab bila hujan, kawasan rumah abang ni adalah kawasan Melaka yang dekat juga dengan laut. Jadi kalau hujan tu memang ribut, dan memang kita tak akan boleh bercerita pada malam tu dengan keadaan dia punya hujan tu lain macam lah, dia punya ribut. Jadi malam tu tak jadilah cerita. Abang pun teruslah duduk balik dan baca email yang seterusnya. Ni baru cerita seramnya. Abang baca email yang seterusnya. Selepas email tu, dalam email yang seterusnya, dia tulis macam ni: Abang Jo jangan ceritakan kisah tu, sebab perempuan yang bagi email ni berkenaan dengan sihirkan suami, dia sudah pun meninggal dunia. Itu yang email yang abang dapat selepas email yang tadi. Jadi bila dah dapat email tu, terus abang macam tak apalah, tak jadilah nak cerita. Jadi tidurlah kan. Bila tidur tu, tengah-tengah tidur tu, tiba-tiba macam ada orang, bukan macam, memang ada orang bisik dekat telinga. Ni tengah tidur ni, orang bisik dekat telinga. Dia cakap macam ni, jangan cerita, dia kata.
Jadi abang ingatkan budak rumah abang. Kadang-kadang kita kan rumah bujang kan, budak-budak rumah abang akan masuk bilik abang, kadang-kadang nak pinjam sepit kuku, kadang-kadang nak pinjam lampu picit lah apa, dan dia masuk je bilik abang. Jadi abang ingatkan budak bilik abang yang tengah bisik dekat abang, jangan cerita. Jadi abang pun menyaut je lah, cerita apa malam-malam ni, pergilah orang nak tidur lah, kau pergi, abang nak tidur dah ni. Bila betul senyap, abang buka mata, bilik gelap, abang tengok pintu berkunci. Masa tu baru tahu ini bukan budak bilik rumah abang yang ada. Abang pun meloncat daripada katil, buka lampu, tengok pintu betul-betul berkunci. Siapa pula yang bisik kat sebelah telinga tadi ni? Ya Allah, cakap okeylah, tak apa, tak jadi nak buat apa-apa. Malam tu terus tidur. Besok paginya nak tengok balik email tu, baca balik. Email yang pertama abang dapat tu betul-betul ada kisah makcik yang sihir suami dia. Tapi email yang kedua, abang yang katakan makcik tu dah meninggal, email tu tak ada. Sama ada abang delete atau rasa macam tak delete. Masa ada lagi pada waktu tu, tak ada email tu yang mengatakan makcik tu meninggal dunia. Jadi untuk pastikan, abang pun call orang yang hantarkan email yang pertama tu kan. Hantarkan call orang email yang pertama tu. Lepas tu abang cakap dengan seorang budak lelaki. Dia kata nombor telefon ni sebenarnya nombor telefon arwah mak dia. Macam bila makcik meninggal ya? Makcik meninggal bila, mana dapat nombor telefon dia? Dia kata abang pernah, kerana dia abang adalah abang Jo, sekian. Dia pun tak pernah dengar. Dia kata dia okey, YouTuber okey. Dia kata ada apa? Tak, ada mak hantarkan cerita, emailkan cerita, email sekian. Dia kata okey. Tu abang tanya dengan dia, bila mak meninggal? Mak dah meninggal dalam 3 bulan yang lepas, dia kata. Maksudnya daripada email yang abang dapat tu, 3 bulan lepas tu baru abang ceritakan. Dengan kata lain, selepas dia hantar email tu, dia meninggal. Tulis kan? Okey, jap. Lepas dia hantar email tu, dia meninggal. Tapi siapa yang continue untuk bagi mesej dekat Abang Jo? Cuba bayangkan. Itulah yang jadi misterinya. Siapa yang hantar email kedua yang mengatakan dia meninggal? Sebab itu pun memang tak tahu. Anak dia pun tak tahu yang dia hantar email pada abang. Dan abang cari dalam email, memang email tu tak ada. Tapi gangguan tu tak adalah gangguan yang teruk sangat. Macam ada orang cakap dekat telinga tu, jangan cerita. Itu je. Tapi abang pelik, ada kaitan ni rupanya dengan semua benda-benda macam ni. Tak tahulah sama ada Tuhan memang sengaja nak tunjukkan ke apa ke. Jadi abang pun ambil keputusan disebabkan disebabkan email dan juga bisikan yang malam tu, abang tak ceritakan kisah tu. Detail ceritanya abang tak. Yang abang cerita dekat Cengkeh Channel malam ni adalah dia punya mukadimah sikit lah. Macam mana dia sihir suami dia tu abang tak ceritakan lah. Tapi itulah yang abang dapat. Sejak daripada tu, cerita tu abang simpan. Dan abang hantarkan email tu kepada anak dia balik. Abang cakap abang pulangkan cerita balik. Dan abang tak akan ceritakan kisah ni. Abang minta maaf. Tu dia pun abang beritahulah dia yang ada orang hantar email. Dia pun tak tahu, dia ke ada orang hantar email yang mengatakan mak dia dah meninggal. Abang cakap itu je lah, sampai situ je lah ceritanya. Tapi abang anggap itu pun satu misteri yang tak susah nak dijelaskan. Sebenarnya situasinya macam ni. Abang Jo mempunyai kisah-kisah dan pengalaman yang misteri, dan Akak Cengkeh mempunyai kisah-kisah pengalaman yang seram. Kita mungkin pengalaman kita ni berbeza-beza Abang Jo, sebab memang menarik Abang Jo, sangat menarik. Sebab Abang Jo dah berinteraksi dengan someone yang Abang Jo memang tak tahu siapa. Dan tak diperkenalkan oleh ahli keluarga pun, dinafikan oleh ahli keluarga bahawa itu adalah mereka. Jadi itu juga satu misteri yang menyeramkan Abang Jo. Kalau Akak Cengkeh memang terfikir-fikirlah, nak tidur, siapa tu, kenapa dia tiba-tiba dia mesej aku macam tu, kenapa? Kalau Akak Cengkeh macam tu lah, dia jadi macam kelang kabut lah sikit. Tak adalah rasa tenang, kenapa tak ada. Terfikir.
sampailah dapat jawapan. Tapi Abang Jo tak dapat jawapan pun sampai hari ni. Abang Jo stay boleh okey tu, kira Abang Jo lagi kuat sebenarnya. Lagi berani daripada Kak Cengkeh. Dia macam ni Kak Cengkeh, mungkin sebab dia macam ni, orang yang takut bila ceritakan kisah seram, dia tak nak fikir lebih-lebih. Kalau macam Kak Cengkeh dah nampak benda tu depan-depan. Jadi Kak Cengkeh dah tahu bentuknya macam mana, dan dah tahu macam mana keadaan bila dia keluar, bila dia jumpa, bila dia memunculkan diri. Macam Abang Jo pula, Abang Jo memang boleh kata hijabnya tertutup. Jadi bila dapat cerita hantu tu, bila ceritakan terus cerita, habis kat situ. Tak nak cerita, tak nak fikir yang lebih daripada tu. Maknanya tak adalah unsur gangguan selepas berkongsi kisah-kisah seram. Macam contohlah, macam Kak Cengkeh dulu kan. Kak Cengkeh ada cerita tentang satu kisah Kak Punti dengan Abang Chong. Masa tu Kak Cengkeh tidur lena, penat kan bila bercerita ni, kita penat bila rakam. So dalam mimpi tu Abang Chong dengan Kak Punti tu boleh bercinta. Bercinta pula dekat tepi sungai. Dia boleh create macam tu dalam kepala. Punyalah membawa dalam kepala. Bayangkanlah sampai macam tu sekali. Ada ke Abang Jo lalui di mana? Abang Jo bercerita, kemudian Abang Jo boleh teringat-ingat, terngiang-ngiang je cerita tu. Situasinya macam mana. Kalau kata yang itu sebenarnya belum lagi abang ceritakan. Abang pernah rakamkan cerita tapi gagal untuk buat rakaman sampai habis, dan benda tu mengganggu abang dalam masa seminggu. Itu pernah. Rakaman tu abang tak buat tak jadi. Lepas tu abang terus tinggalkan. Abang kata mungkin abang akan ceritakan bila bulan 11 nanti. Tu ada gangguan. Maknanya masa nak merakam tu memang dia tak izinkan kot. Maksudnya maksudnya bukan Allah lah, tapi benda tu lah dia mengganggu. Jadi dia mengganggu. Kita keseluruhannya apa yang kita buat semuanya dengan izin Allah, Kak, betul kan? Semuanya dengan izin Allah. Tapi atas gangguan, makanya benda tu mengganggu supaya tak disampaikan pada waktu tu. Tapi Abang Jo yakin ke bulan 11 ni Abang Jo bersedia untuk cuba ceritakan, untuk cuba rakamkan semula? Agak-agak gangguan tu mungkin macam tu. Kita storyteller ni, kita akan berfikir, saya tak naklah cerita pasal tu. Akak pernah tau, saya tak naklah cerita pasal tu sebab saya tak boleh cerita, saya tak boleh nak move on dengan story ni. Sebab story ni mengganggu emosi, mengganggu apa semua, jadi tak boleh. Kadang ada juga perasaan tak nak cerita, tapi ujung-ujung cerita juga bila perasaan tu dah hilang. Dah macam berani sikit, bolehlah ni ceritalah ni. Betul. Yang tu setuju, sebab Kak Cengkeh ada satu story tau. Kak Cengkeh memang kongsikan story, dapat story tu 1-2 tahun yang lalu. Tapi Kak Cengkeh tak bersedia tau. Tak bersedia nak ceritakan sebab cerita dia agak berat. Kak Cengkeh baru je sampaikan story tersebut. Tak silap kisah pasal jenazah makan harta anak yatim. Itu terus terang sebab kita nak gambarkan di mana jenazah tu mengerekod, lepas tu nak gambarkan jenazah tu dalam keadaan terjatuh dari keranda. Dia jadi satu trauma tau. Jadi macam Kak Cengkeh punya style, bila nak bercerita, Kak Cengkeh akan baca dulu dan akan masuk dalam story tu. Bila masuk je macam tak boleh, aku tak boleh terbayangkan jenazah tu merengkot. Terbayang 100%. Tak boleh. Saya tak boleh continue. Try lagi, tak boleh. Try lagi, tak boleh. 3 kali tak boleh, stop. Dan baru ni itu yang cerita pasal yang pengurus jenazah tu kan? Pengurus jenazah dia ada 2 tau, jenazah sebab Abang Jo ada perempuan. dengar juga Cengkeh channel Kak Cengkeh ceritakan pasal jenazah tu. Tapi kita ambil inisiatif, itu adalah satu perkongsian yang boleh memberi manfaat. Maksudnya kita boleh ambil iktibar dari kejadian tu. Sebab perkara tu realiti memang berlaku. Sebab Aman yang kongsikan story ni, dia memang nyatakan kisah ni betul kak, kisah ni benar kak. Jadi kita rasa bersalah tau. Bila Aman tu dengar balik semula, akak kisahkan juga, mana akak kongsikan juga kisah dia ni, happy. Memang dia happy sangat. Sebab dia memang nak kita ambil iktibar dari story tu. Macam itulah.
Okey. So akak pun tak tahu dah pukul berapa, tapi kalau Abang Jo on, akak on je. Korang on tak? Kalau korang on, kita orang on je. Aduh hai, sebab akak ada satu kisah tau. Kisah ni kisah agak sedih lah, sebab akak kan datangnya dari keluarga miskin. Abang Jo nak dengar tak? Boleh. Betul boleh? Okey. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. InsyaAllah. Akak pendekkanlah dia macam ni. Akak ni orang susah, orang miskin. Jadinya untuk masuk universiti semester pertama memang akak memang berfikir-fikirlah sama ada nak teruskan belajar atau tak. Sebab kos dekat sana pun memang akak tak boleh nak continue kan. So jadinya bila akak balik untuk cuti semester, akak akan bantu mak akak pergi dapatkan pekerjaan lebih lah. Pekerjaan kita orang masa tu, kita orang ni ayah petani, mak peniaga. Maknanya ayah tanam sikit-sikit ulam-ulam macam tu, mak akan bawa pergi jual kat pasar. Kalau kita orang nak tambah pendapatan, kita orang kena cari ulam-ulam tu dekat kampung sebelah, dekat perumahan sebelah, macam tu lah Abang Jo. Masa tu kan kita orang miskin, so kita orang cuma ada motor Honda bulat. Abang Jo pernah tengok tak motor Honda bulat? Motor memang cikai sangat lah. Pernah tahu tak pasal motor Honda bulat? Pernah sih. Motor motor tu memang sempoi gila. Motor tu tak ada road tax. Masa tu mak tak ada lesen. Kita orang memang redah. Nak dijadikan ceritanya sebab nak cari duit ni, nak pergi you balik. So akak kena kerja keras. Jadi akak tinggal dekat kampung. Tapi selepas kampung tu dia ada satu felda, tahu anak felda kelapa sawit. Jadi dia ada perumahan jauh-jauh macam tu. Jadi akak nak pergi ke perumahan sebelah, akak akan lalui satu jalan kelapa sawit tahu. Sebab kalau akak lalu jalan besar kena saman tu, mana ada lesen tak ada, road tax tak ada, memang lampu tak ada, memang teruk tu kena tu. Jadi kita orang akan lalu jalan kelapa sawit. Bila lalu jalan kelapa sawit ni risiko dia dalam ladang ni dia cepat gelap tau. Bila nak senja pukul 6 tu dia dah berangsur pada dah gelap-gelap macam tu kan. So kita orang kena buat kerja cepat. Macam tu Abang Jo, kena buat kerja cepat. Jadi kita orang pergi ambil barang yang kita orang nak niagakan tu, pergi cari, kena ambil sendiri tau kan, ambil sendiri apa semua, cari sendiri apa semua, lepas tu nak balik. On the way nak balik tu korang, Abang Jo, macam ni, dia ada satu banglo tau. Banglo tu cantik sangat, dekat tengah-tengah tu. Jadi antara jalan tu, jadi kita orang kebetulan masa tu balik memang pukul 6, dah target pukul 6 boleh tembus balik semula ke jalan besar tu lebih kurang 6.30, masih lagi dalam keadaan mendung-mendung, masih lagi boleh nampak lah kan. Jadinya masa akak cengkeh ni dengan mak akak cengkeh ni lalu dengan motor comel tu dekat depan rumah banglo tu, motor kita orang mati dekat situ. Tak tahu sebab apa. Memang dia mati tu betul-betul depan banglo tu tau. Lepas tu masa tu akak kan ada sixth sense. Ada sixth sense untuk melihat perkara yang macam tu. Jadi akak ni boleh pula masa tu dah turun pada motor, mak tengah tengok motor tu kan. Akak tengok pada rumah banglo tu. Akak tengok rumah banglo tu ada orang lah macam tu. Fikiran akak masa tu, ada orang lah kat rumah banglo tu. Ada perempuan tau. Perempuan dia pakai pakaian macam baju kurung. Tak sure lah baju kurung tu ada bintik-bintik bunga, tapi dia warna putih tau. Perempuan tu dia rambut dia lurus cantik, rambut dia sampai paras bawah pada bahu. Macam tu. Jadi bila akak nampak tu akak bayangkan itu mungkinlah tuan rumah. Tapi setahu akak, sebelum ni akak lalu, rumah tu mana ada penghuni. Memang tak ada penghuni. Tapi perempuan tu cantik. Bukannya perempuan yang mata tersembur keluar, lidah terjelih. Cantik bukan, lah dia punya. Cantik. Cantik Abang Jo. Ayu. Kalau ada teruna-teruna dekat luar ni yang tengok mesti jatuh cinta dengan memang cantik lah Ayu. Ayu sangat. So akak cengkeh tengok dia. Lepas tu kebetulan mak tu dia cuba start motor tak boleh. Dia pun tegur. Dia nampak anak dia macam ni kan. Dia tegur, mu tengok gapo tu? Akak orang Kelantan tau. Mu tengok gapo tu maknanya akak nampak apa? Jadi akak cakap lah, Ma, ada orang lah. Ada orang dekat situ. Bagi tahu gitu. Lepas tu mak akak ni dia dah faham anak dia ni memang boleh nampak benda pelik. So dia cakap, mu tak usah fikir bukan-bukan lah. Maknanya jangan fikir yang bukan-bukan. Kita kena tolak motor. Mak akak tak nak motor tu stay dekat
depan rumah tu. Sebab kita orang memang mati betul-betul depan rumah tu. Jadi kita orang tolak motor tu jauh sikit daripada rumah banglo tu. Masa kita orang tolak, akak ni masih stay pandang ke arah perempuan tu. Perempuan tu dia macam bergerak badan dia, dia walaupun dia statik, dia gerakkan badan dia, dia ikut pada objek, pada kita orang ni. Dia ikut, dia tengok dia stay tenung tau Abang Jo. Itu rupanya istilah tenung renungan yang tajam, merenung tajam. Itulah istilah dia Abang Jo. Dia tengok je. Lepas tu mak akak tanya, Kak, dia ada lagi tak kat situ? Sebab mak akak tak nampak. Ada lagi tak situ? Jadi akak cakap lah, ada. Kenapa? Kebetulan masa tu ada seorang lelaki, dia balik daripada kerja, dia lalu kat laluan shortcut tu, dia lalu juga. Tapi kita orang mengharapkan lelaki tu tolonglah kami ni, perempuan-perempuan kan. Tapi lelaki tu tak tolong, senonong je dia tetap naik motor jalan juga. Alamak, kecewanya bila tak ada bantuan kan. So mak akak ni dia cuba start enjin motor, tak boleh nak start. Mak akak cakap tolak lagi depan. Kita orang tolak lagi depan. Lepas tu mak akak tanya lagi, cuba tengok ada lagi tak. Bila cuba tengok ada lagi, dah tak ada Abang Jo. Dah tak ada dah. Gegar tu dah tak ada. Dah tak ada. Lepas tu akak cakap lah kat mak, tak ada dah. Tak ada dah, tak usah risaulah, tak ada. Jangan risau. Lepas tu mak akak pun steady lah. Lepas tu bila akak tengok sekali lagi, ambil Abang Jo. Ini memang dah sampai tahap ketuk lutut dah Abang Jo. Dekat depan rumah banglo tu dia ada satu pagar yang tak siap. Bila pagar tak siap tu dia ada satu tembok tu. Tembok tu mana tiang lah kan. Perempuan tu dah duduk dekat tiang tu korang. Memang dah duduk kat tiang tu, berdiri tercegat, makin jelas akak nampak dia. Tapi muka dia still lawa. Walaupun lawa, itu bukan manusia Abang Jo. Sebab akak cengkeh ni dia gatal sikit mata dia. Dia gatal, dia boleh pandang kat kaki. Sebab orang duk cakap kalau hantu tak ada kaki. Memang betul Abang Jo, dia terapung je. Dia tak ada kaki. Memang tak ada kaki. Betul, ya Allah. Tak ada. Memang tak ada kaki masa tu, ya Allah. Ini pun nak melompat daripada kursi ni. Lepas tu akak cakap dekat mak akak pergi kat dia, Ma, hantu. Abang Jo faham tak? Orang Kelantan cakap hantu. Oh, mak akak pun apa lagi tukumak kamik mulut dia pun try start motor tau. Lepas tu alhamdulillah motor tu hidup balik semula. Masa tu lah akak tak tahulah macam mana. Kita orang ada bawa barang dari dalam guni. Barang tu kita orang sombat je macam mana tak tahu. Akak pun terus kangkang je kaki tu naik motor. Lepas tu cepat jalan cepat macam tu. Lepas tu mak terus bawa je pergi sampai ke jalan besar. Sedar tak sedar rupanya keluar jalan besar dah maghrib. Dah azan maghrib pun dekat luar tu berdekatan dengan kawasan Felda tu. Ya Allah, rupanya kita orang dah sangkut lama dekat situ sampai ke maghrib bawanya. Lepas tu kan berdebar, mak tanya mu nampak gapo. Kak Cengkeh cakap tak apa mak klik dulu. Balik dulu. Kita cerita kat rumah. Bila dah settle semua balik rumah, dah mandi dah apa semua, nak relax barulah cerita. Terkejut mak akak masa tu. Lepas tu mak akak cakap nasib baiklah tak berlaku perkara yang tak baik macam aksiden ke apa ke, disorok hantu ke, tak ada. Alhamdulillah, syukur sangat. Tapi itulah satu kenangan untuk kami. Macam itulah. Akak Cengkeh ni sebenarnya dah ambil masa Abang Jo ni lama sangat ni. Betul tak? Tak ada lama. Okey je. Memang malam ni disediakan khas untuk Cengkeh. Kita punya kolaborasi antara abang dengan Kak Cengkeh. Okey Abang Jo. Abang Jo ada penambahan lagi ke? Rasanya untuk macam ni. Abang punya cadangan ini adalah pertama kali kan abang kolaborasi dengan Kak Cengkeh dan abang rasa seronok. Jadi yang lain ceritanya abang nak simpan untuk kita punya kolaborasi akan datang. Maknanya Abang Jo masih bersedia untuk kolaborasi seterusnya. Alhamdulillah. InsyaAllah, insyaAllah. Membesar hati abang bila dijemput ke Cengkeh Channel. Masya Allah, rasa teruja sangat Abang Jo. Sebab ingatkan Kak Cengkeh ni sebenarnya jenis bercerita, semangat dia lain macam. Dia punya tangan tu macam meracun lain macam. Takut, yelah kita ni macam mengambil masa kan. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat. So rasanya Kak Cengkeh pun dah rasa macam banyak sangat teringatkan hantu-hantu lama tu. Memang bila kita ingat, kita akan rasa betapa lemahnya kita sebelum ni dan betapa kita memerlukan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita perlu mencari kekuatan demi kekuatan untuk terus
berganjak, masuk terus ke hadapan dengan banyak lagi cabaran. Sebab akak cengkeh, untuk pengetahuan korang, Abang Jo akak tak sure, tapi akak cengkeh lah dah melalui banyak cabaran, banyak cerita yang masih ada, dan akak akan simpan lagi untuk Abang Jo. Tapi itulah, demi mencari rezeki, akak akui kita harus terima cabaran. Setiap cabaran yang kita diterima, kita kena syukur, alhamdulillah, sebab itu adalah pengajaran yang sangat baik. Dan untuk korang semua, akak harap kita mulakan setiap sesuatu tu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim supaya mendapat berkat. Jadi Abang Jo, sebelum kita bersurai, Abang Jo ada tak apa-apa pesanan untuk audience, maksudnya untuk penonton, dan ada tak apa-apa untuk pesanan untuk akak cengkeh supaya lebih bersemangat macam tu? Pesanan tu tak ada, tapi cuma terima kasih yang sesungguhnya lah abang nak ucapkan pada Cengkeh Channel sebab sudi ajak abang bercerita sama-sama dekat Cengkeh Channel. Itu je, itu dah cukup merangkumi semuanya lah. Tapi pesanan tak ada lah, tapi lebih kepada besar hati. Masya Allah. Dan akak cengkeh juga dari Cengkeh Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada Abang Jo dari channel Jo Si Penglipu Lara. Sebenarnya Abang Jo adalah satu ikon sebenarnya pada Cengkeh Channel, pada akak cengkeh, di mana akak cengkeh tak adalah sampai kita pernah dikatakan macam kita ni macam sama kan Abang Jo, tapi tak. Sebenarnya kita mempelajari sesuatu untuk melihat sesuatu tu dalam bentuk yang lebih baik, kita upgrade. Tapi akak akui Abang Jo memang adalah storyteller yang memang terbaik, sporting dan juga sempoi. Sebab Abang Jo tak macam Kak Cengkeh. Kak Cengkeh kalau bercerita, dia orang kadang rasa macam lajunya Kak macam tu. Tapi Abang Jo memang dia punya intonasi dia memang cantik dah Abang Jo. Mungkin jadi macam ni sebab faktor usia kot. Usia kita seakan sama Abang Jo. Mungkin juga Abang Jo ni mungkin Abang Jo ni memang dah orang kata dididik dengan intonasi yang macam ni, yang orang kata nice, memang nice. Pada Cengkeh Channel memang nice, sangat nice. Okey, abang Jo, so kita dah melewati pada malam. Jadi akak dahulukan dengan ucapan jutaan terima kasih kepada Abang Jo kerana sudi untuk hadir berkolaborasi dengan akak cengkeh. Dan kalau boleh lepas ni insya-Allah kita akan sahut cabaran kedua untuk berkolaborasi sekali lagi insya-Allah. Apapun akak cengkeh mendoakan agar channel Abang Jo Si Penglipu Lara ni akan terus berkembang maju dan akan terus berjaya insya-Allah. Dan semoga korang semua yang mana belum lagi subscribe untuk Abang Jo ni, korang boleh subscribe untuk Abang Jo. Tambah lagi support kepada channel Tanah Air kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Panjang doanya tu, semoga kita sama-sama berjaya Abang Jo. Terima kasih sangat-sangat. Amin. Terima kasih Abang Jo kerana sudi bersama dengan Cengkeh Channel. Apa yang baik daripada story-story kita orang, korang ambil jadikan sebagai tauladan. Apa yang buruk, korang ambil jadikan sebagai sempadan. Maknanya akak tegaskan dekat sini, apa yang tak elok, jangan ikut. Kita sama-sama cari kebaikan untuk kita bawa pergi ke syurga ini insya-Allah. Semoga kita semua juga menerima manfaat dari apa yang disampaikan insya-Allah. Terima kasih korang kerana sudi dengar dari awal sampai akhir, tak tahulah berapa jam. Dan sekali lagi akak ucapkan jutaan terima kasih kepada Abang Jo dan korang semua. Bye korang. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Sehingga berjumpa lagi.